Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammin bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, silakan hari ini seperti yang dimaklumkan dalam link kita siri akhir, siri ke-28, sambung ayat 112. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur tidak terhingga kita kepada Allah, syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas pertemuan kita, perjumpaan kita pada pagi ini, yang mana hari ini, pagi ini merupakan siri yang terakhir di dalam kita membicarakan tentang surah Al-Mu'minun. Moga-moga apa yang telah pun kita pelajari sebelum ini dan apa yang kita akan pelajari pada pagi ini diberikan rahmat, dikurniakan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin banyak mendapat petunjuk dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala hasil daripada kita mengikuti tadabbur surah Al-Mu'minun. Seperti yang dimaklumkan, insya-Allah pagi ini kita akan menyambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat 112. Ayat 112 sehinggalah ayat yang terakhir bernombor 118. Okay. Ayat terakhir surah Al-Mu'minun adalah ayat nombor 118. Sesiapa yang ada Quran terjemahan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan buka surat 349, muka surat 349 untuk merujuk ayat dan terjemahan ayat bermula ayat nombor 112. Ayat 112 sehinggalah ayat nombor 115, ya, ayat nombor 112 sehinggalah ayat nombor 115. Okey, maknanya ayat 12, 13, 14, 15. Maknanya ada 4 ayat bermula ayat 112 sampai 15. Allah Subhanahu wa taala menyasarkan ayat ini kepada orang-orang yang kafir. Maknanya ini adalah penghujung, dah masuk kepada penutup bagi okey, jap.
ayat 112 sampai ayat nombor 117. Ambil ayat 112 sampai 117. Maafkan saya. 112 sampai 17 Allah mensasarkan ayat ini kepada orang-orang kafir. Ya, Allah mensasarkan ayat-ayat ini kepada orang kafir. Sasar itu maksud dia, ayat ini Allah membicarakan tentang apa yang orang kafir itu telah buat. Apakah balasan yang mereka itu telah terima. Kemudian Allah memberikan kesimpulannya bahawa orang kafir ini dia tidak akan berjaya. Okey, orang kafir tidak akan berjaya disebutkan pada ayat yang ke-117. Ya, pada ayat 117 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu la yuflihul kafiruna. Okey. Penutup ataupun kita kata ayat ni dah masuk kepada penghujung surah Al-Mu'minun. Kalau kita masih ingat lagi, pembukaan surah Al-Mu'minun tentang orang-orang yang al-mu'minun, orang-orang yang beriman kan? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Itu pada permulaan pembukaan surah Al-Mu'minun. Jadi pagi ini kita masuk kepada penutupan surah Al-Mu'minun, yang mana penutupan surah Al-Mu'minun ini Allah menyebut lawan kepada al-mu'minun, iaitu al-kafirun. Kalau al-mu'minun ini pada pembukaan Allah mengatakan mereka itu telah pun mendapat aflaha, maka pada penutupan surah Al-Mu'minun ini Allah mengatakan mereka la yuflih. Mereka tidak mendapat kejayaan. Okey, jelas. Okey. Kemudian ayat akhir sekali Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berjaya itu, apakah amal yang mereka lakukan. Itu ayat akhir sekali, ayat yang ke-118. Jadi ayat yang ke-118 surah Al-Mu'minun ini memberikan kita juga petunjuk bagaimana orang-orang yang beriman. Pada ayat yang pertama Al-Mu'minun itu Allah telah kurniakan kepada mereka kejayaan. Jadi sangat cantik Allah menyusun pada pembukaan dengan penutupan, dan akhir sekali Allah kembali menekankan tentang sifat orang yang beriman itu ada pada ayat 118. Nanti kita akan sampai kepada ayat nombor 118. Jadi moga-moga penjelasan ini dapat membantu kita melihat apa yang kita nak belajar pada pagi ini. Okey, jadi kita teruskan dengan ayat nombor 112. Okey, saya akan paparkan legacy.quran.com. Okey, tuan-tuan nampak ayat 111 yang 112 yang saya nak paparkan? Nampak Ustaz. Okey. Macam mana nak memahami kumpulan ayat 111 sampailah 117 ini? Okey, kita kena mengambil semula perbincangan pada ayat-ayat sebelum 112. Kalau kita melihat ke belakang, maksudnya kita melihat ayat sebelum 112, kita telah menjumpai bahawasanya
Allah menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka telah merayu. Mereka telah berusaha sedaya upaya untuk mereka kembali ke dunia. Seperti mana ayat nombor 107. Kalau kita masih ingat lagi, pada ayat nombor 107 kan, mereka minta supaya mereka ni keluar daripada api neraka. Okay. Jadi ayat 112 ini adalah ayat yang Allah nak memperincikan lagi apakah yang telah berlaku kepada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dalam erti kata lain, Allah nak menjelaskan kepada kita kenapa mereka ini boleh masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka dah buat. Okay. Secara tidak langsung, Allah juga nak menerangkan kepada kita apa yang patut kita buat semasa di dunia dan apa yang kita tak patut buat semasa di dunia. Kerana ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang Allah menceritakan tentang perihal orang yang sudah berada di dalam neraka. Maknanya perihal keadaan di hari akhirat. Okey, kita masuk terus kepada ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Adada sinin. Allah bertanya. Okay, sekejap ya. Saya tengok pada terjemahan yang saya punya ni. Okey. Allah bertanya lagi. Dia kata kenapa tak diterjemahkan Allah bertanya lagi. Okey. Ayat nombor 112 tu saya minta kalau boleh tuan-tuan letakkan sikit, maksudnya macam ni. Tuan-tuan sama ada letakkan di atas ke. Okey. Qala ni, qala kalau dia begini. Dalam ilmu qiraat ataupun dalam ilmu bentuk-bentuk membaca ayat ini ada dua versi. Ada dua versi cara baca. Yang kita baca kebanyakan para ulama yang mahir dengan Quran, mereka baca qala. Tetapi ada qiraat lain seperti qiraat Hamzah dan Al-Kisai, mereka tak baca qala, mereka membaca qul. Jadi kalau kita dengar orang baca qul kam qul, kita jangan tegur pula sebab qul pun bacaan yang betul. Dekat sini kita baca qala. Nanti kita akan jumpa sekali lagi dekat ayat nombor 114 akan jumpa qala ataupun boleh dibaca dengan qul. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Dekat sini kalau dibaca dia dibaca qala ni sekejap. Okey, kalau dia dibaca qala dia akan merujuk kepada Allah yang bertanya. Allah yang berkata. Berkata kepada siapa? Berkata kepada penghuni yang masuk ke dalam syurga. Orang kafir yang masuk ke dalam syurga, Allah bertanya kepada mereka. Okey, tetapi jika dibaca qul ia merujuk kepada malaikat yang bertanya. Kalau kita tukar qala jadi qul, maka qul ini dia akan jadi perintah kan? Katakanlah. Kalau dibaca qul maknanya ada perintah.
katakanlah. Kalau dibaca qul, katakanlah membawa maksud malaikat yang diperintahkan untuk bertanya. Jelas maksud dia. Tapi kalau dibaca qala, maknanya Allah itu yang bertanya. Okey, jelas tuan perempuan. Okey. Ini maklumat tambahan bagi kita yang belajar tadabbur ni. Salah satu ilmu yang tidak boleh diabaikan adalah ilmu melihat jenis-jenis bacaan yang diiktiraf, supaya kita mendapat makna yang menyeluruh. Okay. Kita ambillah bacaan dia adalah qala, maknanya Allah itu bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada orang yang masuk ke dalam neraka. Okey, ditanya mereka, kam, berapa lama, labithtum, kamu tinggal. Labithtum ni macam iqamah. Berapa lama kamu tinggal fil ardi, di muka bumi ini. Adadas sinin, maknanya berapa lama, tahun lamanya kamu tinggal di muka bumi ini. Okey. Faham ayat ni saya dah jelaskan. Allah bertanya. Okey. Kenapa Allah Ta'ala perlu bertanya kepada mereka? Sedangkan kalau kita baca pada ayat nombor 108 kan ayat 108 tu Allah minta kepada mereka apa? Duduk diam dalam neraka tu, tak payahlah nak merayu-rayu, tak payahlah nak buat pengakuan untuk mereka keluar pada neraka kan? Okey. Pada ayat 112 ni, Allah bertanya lagi kepada mereka. Okey, pertanyaan dekat sini, okey, pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang bertujuan untuk mengecam, menghina. Tujuan dia adalah untuk mengeji mereka. Dia dipanggil soalan psycho, soalan yang memberikan azab kepada mereka. Mereka dah masuk neraka. Jadi sudah tentu mereka telah buat kesalahan. Tapi nak bagi nampakkan lagi rasa bersalahnya mereka ni. Bersalah mereka ni, maka Allah Ta'ala bertanya kepada mereka. Tadi ingat pertanyaan di sini, pertanyaan yang berbentuk mengecam, mengkeji mereka, memburukkan keadaan mereka. Ditanya tentang, kamu hidup dekat dunia dulu berapa lama? Okey. Tuan-tuan jelaskan tentang ayat nombor 112 ni. Okey. Kenapa? Okey, hikmah. Berlakunya pertanyaan ini kenapa? Kenapa ditanya soalan tentang berapa lama hidup dekat dunia? Apa perkaitan dengan mereka dah masuk neraka dengan ditanya tentang hidup dekat dunia dulu berapa lama? Maka kata para ulama tafsir, selain daripada memang tujuannya Allah Ta'ala nak azab mereka dengan soalan yang menyakitkan mereka itu, selain daripada membongkarkan kesalahan mereka, sebenarnya Allah Ta'ala nak menjelaskan lagi bahawa hari akhirat dengan hidup dekat dunia, mana lagi lama? Dunia lama ke akhirat itu yang lama? Akhirat, Ustaz. Jawapannya sudah pasti akhirat, kekal abadi, lama hidup ke akhirat tu, bukan dunia. Okey. Maknanya Allah Ta'ala apabila mereka dah masuk neraka, maknanya mereka dah pergi akhirat, mereka masuk neraka. Ingat tak sebelum ni kan antara kesalahan besar mereka,
mereka kan tidak percaya kepada adanya hari apa yang mereka buat itu akan diberi balasan. Jadi dekat sini Allah Ta'ala ulang balik cerita pada mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala nak memberikan mereka rasa macam menyesal sangat. Menyesal apa? Menyesal kerana mereka yang masuk neraka ni adalah mereka yang memilih untuk hidup. Maksudnya begini, mereka tak percaya hari kiamat. Sedangkan hari kiamat tu adalah kehidupan yang sebenar. Tetapi kan mereka memilih untuk hidup di dunia semata-mata, sedangkan hidup dekat dunia ni hanyalah singkat. Faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu kepada mereka bahawa Allah Ta'ala nak buktikan kepada mereka. Allah Ta'ala nak bagi mereka ini bagi mereka rasa macam sekarang kau baru tahu kan, kau dah masuk neraka, kau tahu. Lama dekat neraka ke ataupun lama dekat dunia tu? Walaupun tak ada soalan Allah tanya lama dekat neraka tu, tapi sebab mereka berada dalam situasi berada dalam azab neraka. Jadi ditanya, hidup kat dunia tu kau rasa berapa lama? Lama mana sangat hidup dekat dunia tu? Okay. Lepas tu, mereka sendiri memberikan jawapan pada ayat nombor 113. Apa jawapan dia? Mereka kata, qalu, mereka menjawab, labithna, kami tinggal. Mereka jawab, kami tinggal di dunia ini yauman, hanyalah selama satu hari, au ba'da yaumin, ataupun sebahagian daripada sehari. Okey. Jelas dekat sini. Okey. Maknanya ayat ini kalau sampai dekat sini kita dapati mereka memberikan jawapan setelah soalan Allah Ta'ala tanya, berapa lama kau hidup dekat dunia ni? Mereka boleh kata rasa macam sehari atau setengah hari ataupun sebahagian daripada hari. Kenapa mereka boleh jawab seperti ini? Mengapa mereka boleh menjawab mereka hanya kata hidup kat dunia hanyalah sehari ataupun setengah hari? Kerana mereka dah lalu akhirat tu. Mereka sedang berada di dalam neraka. Maka azab yang mereka terima itu, mereka rasakan betapa lamanya hidup di hari akhirat itu, hidup di dalam neraka itu, sehingga mereka tak rasa dah nikmat dekat dunia tu. Mereka rasa hidup dekat dunia itu sekejap sangat. Itulah jawapan mereka kepada persoalan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Soalan ni sebenarnya nanti kita masuk juga kepada teladan dia. Allah Ta'ala, kalau kita ambil penjelasan yang tersirat sebenarnya, Allah Ta'ala nak tanya kepada mereka. Dia seolah-olah membawa maksud macam seperti yang saya sebut tadilah. Kan? Oh, sekarang kau rasakan macam mana akhirat tu kau lalui begitu lama. Kan? Dunia yang kau lalu tu sekejap je kan? Kau rasa macam satu hari, kau sendiri mengaku macam setengah hari. Kenapa kamu sia-siakan waktu kamu? Kenapa kamu sia-siakan umur kamu yang kamu dapat ketika di dunia dengan kamu abaikan kehidupan kamu di hari akhirat? Okey, ini dia panggil apa? Dia panggil Allah bertanya, sebenarnya daripada jawapan itu
memberikan penjelasan tentang apa kesilapan mereka ketika mana mereka ada di dunia. Apa kesilapan mereka? Mereka telah menyia-nyiakan waktu mereka. Dunia itu singkat, kenapa tak digunakan untuk buat ibadat dan sebagainya. Okay. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak mengukuhkan lagi berapa lama mereka itu tinggal di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, fas'alil 'adin. Okey, sebab ini jawapan daripada mereka. Jadi ditanya lagi, nak bagi kukuhkan lagi. Betul ke sehari, betul ke sebagian hari, maka bertanyalah kepada golongan. Dekat sini dalam kurungan ni dia letak malaikat kan? Dia letak malaikat. Dekat dalam ni kan, dia letak malaikat. Okey. Nanti kita terangkan. Okey, maka bertanyalah kepada golongan yang menjaga urusan menghitung. Okey. Dekat soalan pertanyaan al-adin dekat sini, dia sebenarnya tak boleh kita hanya kata malaikat. Dia ada makna lain. Dia ada makna yang boleh diterima maknanya. Okey. Tetapi yang kedua. Yang kedua, boleh diterjemahkan adalah ahli hisab. Ahli hisab. Ahli hisab. Maksud dia, makna pertama, golongan yang menjaga urusan menghitung ni, jawapan pertama memang boleh merujuk kepada malaikat. Sebab malaikat yang tahu apakah urusan anak-anak Adam. Sebab ada malaikat yang jaga anak Adam tu. Dia buat apa hari ini? Semalam dia buat apa? Tahun lepas dia buat apa? Bulan lepas dia buat apa? Minggu lepas dia buat apa? So malaikat tu yang tahu sebenarnya. Malaikat tu malaikat apa? Malaikat itu kata Al-Imam At-Tabari adalah merujuk kepada malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga amal-amal manusia, yang mencatat amal-amal manusia, yang menjaga manusia, dan malaikat yang mencatat amal-amal manusia. Okey, ini pentafsiran yang pertama. Okey, yang kata malaikat adalah pendapat Mujahid. Tulis pendapat Mujahid, seorang tabi'in. Mujahid rahimahullahu ta'ala. Okey. Kalau kita tak nak kata bertanyalah kepada malaikat yang jaga amal-amal manusia, boleh tak kita terjemahkan kepada bertanyalah kepada golongan manusia itu sendiri yang pakar dalam bidang mengira tahun. Dia panggil ahli hisab. Boleh juga. Tak salah. Ini kalau yang kata bertanya dekat sini adalah kepada orang yang pakar, yang boleh buat kalender, yang boleh kira tahun ni. Ini adalah pendapat Qatadah. Adalah pendapat Qatadah. Dia boleh dua. Dia ada dua pentafsiran kat sini. Okey, dah jelas. Okey. Kenapa Allah menyuruh mereka itu bertanya? Kenapa? Apa tujuan mereka itu perlu bertanya? Tujuannya adalah untuk at-ta'kidu, untuk pengukuhan. Untuk lebih ada penguatan tentang tempoh lama mereka berada di dunia. Okay. Selesai? Okay. Kemudian
Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawapan yang sebenar-benarnya. Allah mengatakan Qalail labithtum. Okey, ataupun boleh dibaca Qul illabithtum. Okey. Qala, Allah berfirman. Illabithtum. Illabithtum illa qalila. Sekejap ya. Okey. In dekat sini ia bermaksud adalah seperti bunyi ma. Maksudnya kamu tidak tinggal di dunia melainkan illa qalila, sedikit masa sahaja. Okey, maknanya Allah memberitahu kepada mereka sebenarnya kamu hidup dekat dunia ni sekejap je, kata Allah. Okey. Kenapa Allah Ta'ala, maksudnya hikmah kenapa Allah mengatakan kamu hidup dekat dunia ni sekejap, seperti yang kita ulas sebentar tadi, dia sebenarnya Allah Ta'ala nak menempelak mereka. Hidup dekat dunia yang kau lalui itu sekejap je. Tapi kenapa? Tapi Allah kata, kenapa kamu tak ambil berat, kamu tak beri perhatian kepada kehidupan kamu di hari akhirat? Daripada jawapan Allah Ta'ala bagi ni, sebenarnya ia membawa kepada menjelaskan Allah nak menempelak mereka bahawa akhirat itulah sebenarnya yang lama, yang panjang. Okay, dunia ni hanya sedikit sahaja. Masanya sebentar je. Okay, ini kita semua sedia maklum. Okay, nanti kita bincang dekat dia punya pengajaran ni. Okay, kemudian Allah mengatakan lau annakum kuntum ta'lamun. Allah kata kalau kamu dahulu mengetahui hal ini. Okay. Apa maksudnya? Allah mengatakan jika kamu dahulu mengetahui hal ini tentulah kamu bersiap sedia. Maksud dia macam ni. Dia sampai kat sini dia terjemah mana? Jika kamu dahulu mengetahui. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kepada Allah menempelak mereka. Kalau korang dulu dekat dunia ada ilmu, maksudnya korang tahu bahawasanya dunia ini sebenarnya tidaklah selama hari akhirat. Maksudnya Allah kata begini ayat dia ya. Kalau kamu dahulu mengetahui hal ini, maknanya di sebalik ayat tu maknanya Allah bagi tahu kalau kau tahu tentang akhirat itu sebenarnya yang lama, yang panjang, kehidupan sebenar di hari akhirat itulah, tentu kamu akan dapat mengetahui bahawasanya dunia ni sekejap je. Jadi secara tak langsung sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala nak menyebutkan kepada mereka, bahawasanya sepatutnya, nampak tak dekat sini dia terjemah, tentulah kamu bersiap sedia kan? Sebenarnya tafsiran ini nak mengatakan kalau kamu tahu akhirat itu yang sebenar-benarnya, dunia ni sekejap je sementara, tentulah kamu akan buat amal, kamu akan fikirkan akhirat, kamu akan buat ibadat macam orang-orang beriman. Tetapi ingat tak, ayat sebelum ni Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala ada menselitkan tentang orang beriman. Kalau contoh, ingat tak waktu ayat 105 ni?
Kan waktu ayat 105 ni Allah kata, kamu ni kan dah dibacakan ayat-ayat Quran dulu, kamu terus mendustakannya. Okey, lepas tu pada ayat 109 Allah Ta'ala ada selitkan tentang dalam ramai-ramai kamu tu ada orang yang beriman. Jadi pada ayat yang ke-114 ini bolehlah juga kita nak mengatakan bahawasanya kalau kamu dulu wahai ahli neraka, kamu masuk neraka ni, kalau dulu kamu tahu akhirat itu kekal lama, tentu kamu akan tahu bahawa dunia ini hanya sebentar. Apabila kamu tahu dunia ini sebentar, tentu kamu akan buat amal. Amal macam mana? Amal yang kita sebut sebelum ni, orang beriman buat apa? Yang ambillah pada ayat yang awal dulu. Dia solat khusyuk, dia tinggalkan benda-benda yang lara, mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka tunai janji, mereka buat amanah. Dalam masa yang sama, ayat ni juga memberi maksud kepada mereka, sepatutnya kamu ni buat amal tu sabarlah, kan? Sabar tu maksud dia apa? Nak mengatakan bahawa kamu buat amal ni kena sabar, sebab dunia ni sekejap je. Tapi kenapa kamu tak sabar lawan hawa nafsu kamu? Kamu dustakan ayat-ayat Quran sebelum ni, tapi kamu ikut hawa nafsu kamu. Sebab kamu rasa tak boleh nak hidup dekat dunia ni dengan ikut wahyu, kan? Banyak benda tak boleh buat, ni tak boleh buat, tu tak boleh buat, kan? Tapi ayat ni kata, kalau kamu tahu dunia itu sementara, kamu akan ikut wahyu tu. Susah macam mana sekalipun, kamu akan sabar, kamu akan bersabar dengan dia. Kamu akan tiru macam mana orang beriman itu buat, kata Allah. Sebab dunia tu hanyalah sementara. Okey, ulasan yang saya ulas ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ambil pada ayat-ayat sebelum ni pun. Okey, cuba tengok ayat nombor ni. Cuba tengok ayat nombor 111. Kan Allah Ta'ala sebut orang yang beriman tu, kenapa Allah bagi dia syurga, Allah kata. Nampak tak? Kan ayat 110 kan, mereka menggelapkan orang beriman. Mereka mentertawakan orang beriman. Lepas tu ayat 111, Allah kata orang beriman ini disebabkan dia sabar, mereka berjaya. Jadi ayat 110, 111 ni kita boleh masukkan dia dalam penjelasan ayat 114. Penjelasan dia maksud dia, kalau kamu tahu dunia itu singkat, kenapa kamu tak tiru macam orang beriman? Sepatutnya kamu kawan orang beriman tu. Tapi kenapa kamu keji mereka, kamu ketawakan mereka? Sepatutnya kamu kena bersabar. Macam orang beriman ni bersabar. Sebab ayat 111, Allah Ta'ala kata, kami bagi kepada mereka ini nikmat kerana mereka tu bersabar. Jadi sabar, dunia ni sekejap je dunia ni. Sabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tahulah, benda itu tidak akan dapat mereka lakukan sebab mereka sudah berada di dalam neraka. Tapi pengajarannya adalah untuk kita sebenarnya. Satu petunjuk dari Allah, Allah bawa kepada kita nanti di dalam neraka ada orang ditempelak dia. Kan? Dikemukakan kesalahan-kesalahan dia, sebenarnya Allah tak nak, kita yang belajar ayat ni, kita tak naklah menyesal di kemudian hari. Jadi ayat 114 ni sebenarnya Allah nak sasarkan kepada kita. Nanti kita bicara dekat sesi untuk pengajaran dia. Soalan ayat 114 ni Allah nak kata pada kita, kau yang baca Quran ni, kan? Faham tak ayat nombor 114 ni apa? Kan? Jadi Allah bagi tahu pada kita, sementara kau hidup ni, kau dah belajar, kau ada ilmu, kau tahu dunia ni sementara, kena buat apa? Itu yang dibentangkan, orang beriman buat apa, orang beriman buat apa, lepas tu kena mereka sabar. Jadi itulah sebenarnya yang kita kena buat, sebab dunia ni hanya sementara, tapi nak cari kehidupan di akhirat yang panjang. Okey, jelas untuk ayat 114. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 115. Okey. Sebelum kita pergi ayat nombor 115, ayat 115, mari kita bincangkan terlebih dahulu apakah teladan
Apakah ibrah, pengajaran daripada ayat yang telah kita pelajari sebentar tadi pada ayat 112 sampai ayat nombor 114. Okey, yang pertama, apa yang kita kena ambil tindakan daripada ayat ini? Okey. Nombor satu, kalau kita ambil pada ayat nombor 12 dengan ayat nombor 13 ni, nombor satu, pengajaran dia yang dapat kita belajar bahawasanya pengajaran nombor satu, hidup dekat dunia ni waktunya pendek je, singkat saja. Okey, hidup di dunia ini waktunya amat singkat. Itu pengajaran nombor satu yang boleh kita buat. Kita boleh tahu bahawa Allah nak bagi tahu pada kita. Kita kan baca, memang ayat ni cerita pasal neraka. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi kepada kita ancaman. Kan? Allah bagi kita petunjuk. Jadi Allah bagi tahu pada kita bahawa hidup dekat dunia ni singkat je. Pejam celik dah umur berapa dah? Betul tak? Pejam celik dah beranak-ranak, bercucu-cucu dah. Betul tak? Anak dah membesar, dah masuk universiti, anak dah kahwin, dapat menantu dan semua contoh. Cuba ingat balik, sekejap tak? Sekejap tak waktu tu? Sekejap. Jadi kita tak nak jadi manusia yang nanti di hari akhirat baru kita nak mengakui waktu ni singkat. Tapi sepatutnya waktu hidup ni dah kena berpegang bahawasanya dunia ni sekejap je. Tak lama pun. Okey. Jadi kalau kita dah tahu waktu ini singkat, akhirat itu sebenarnya yang kekal, kita kena buat apa? Maka kita janganlah buang masa. Jangan buang masa. Antara masa yang banyak dibuang oleh manusia ketika hidup ini, ambil balik ayat yang awal-awal surah Al-Mu'minun. Apa dia? Apa dia masa yang manusia buang antara dia dan surah Al-Mu'minun tu? Kalau kita baca kan, ciri-ciri orang yang berjaya. Ayat 3 tu, dan orang yang menjauhkan daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Antaranya adalah dia melibatkan diri dengan perkara yang sia-sia. Banyak lagi lah benda-benda lain kita kena buat. Jangan, sebab waktu ni sekejap je. Allah bagi kita 24 jam ni tak lama pun. Umur kita makin lama makin bertambah. Okay, maknanya peluang nak buat amal itu makin lama makin singkat. Kita tak nak kita yang baca surah Al-Mu'minun ni selalu baca, tiba-tiba di hari akhirat kita termasuk dalam kumpulan manusia yang dia rasa macam rugi sangat, tak nak beramal untuk kehidupan di hari akhirat. Okey, itu untuk teladan yang pertama. Okey. Yang kedua, macam mana ahli neraka ni dia boleh kata dunia ni sehari atau sebahagian hari. Sedangkan kalau ikut kiraan, lamalah kan umur. Contohnya kalau dia mati ketika umurnya 70 tahun, sepatutnya dia jawablah 70 tahun, betul tak? Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi kenapa dia boleh jawab hanya sehari atau setengah hari? Pelajaran dia yang kita dapat belajar di sini adalah dahsyatnya azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir sehingga menjadikan penghuni neraka ini lupa tentang dunia yang pernah mereka lalui. Dia kalau kita baca pada hadis kan, kita pernah baca hadis yang
manusia yang dicelupkan dengan dia pijak je di dalam neraka, dengan ada manusia dia diletakkan celupan di dalam syurga tu berbeza. Hadis riwayat Muslim tu. Kalau kita pernah dengar hadis yang Allah kata dipanggil, dibawa orang yang banyak dapat nikmat dekat dunia ni. Maka apabila dicelup sekali di dalam neraka, Allah tanya kepada dia, Allah minta diimbau kembali. Apakah engkau pernah rasa nikmat hidup dekat dunia? Tuan tahu tak jawapan dia apa? Dia kata dia tak pernah rasa pun nikmat tu. Sebab apa? Disebabkan kepanasan api neraka tu dia dah lupa, dia dah tak dapat lagi nak rasa akan nikmat di dunia tu. Sedangkan dialah orang yang paling banyak dapat nikmat. Berbeza dengan orang yang masuk syurga. Orang yang masuk syurga apabila Allah celup kakinya di dalam syurga, dia berada dalam syurga, didatangkan orang yang sangat susah dekat dunia. Tapi apabila dia masuk syurga, Allah tanya kepada dia macam mana dia lalui kehidupan dia susah dekat dunia tu. Dia jawab, dia tak pernah rasa susah. Kenapa dia boleh jawab? Dia kata dia tak pernah rasa susah dekat dunia. Kerana nikmat syurga itu telah menghilangkan, telah menutup kepayahan yang dia ada dekat dunia tu. Berbeza dengan orang yang masuk dalam api neraka. Itu pelajaran yang perlu kita ambil. Okey, itu yang kedua. Maknanya yang kedua ni kita dapat belajar bahawa dahsyatnya, kerasnya azab di dalam api neraka. Okey, yang ketiga kita nak ambil pada ayat nombor 114 ni. Kan Allah kata lau annakum kuntum ta'lamun. Okey, maknanya ayat yang ketiga ni ayat yang menyuruh kepada kita supaya belajar. Okey, tambahkan ilmu pengetahuan. Terutama berkenaan dengan hari akhirat. Lagi banyak kita belajar tentang hari akhirat, kita akan dapat merasai bahawa kecilnya dunia ni, besarnya akhirat ni, lamanya akhirat ni, singkatnya dunia. Dengan apa? Dengan ilmu. Lau annakum kuntum ta'lamun. Dengan ilmu. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan tentang beberapa pelajaran yang boleh kita ambil pada 3 ayat yang kita telah pelajari tadi. Jadi, bukan sekadar kita belajar, tapi kenalah ada persiapan untuk kita tahu bahawa akhirat ni begini, nanti pergi akhirat, nanti jumpa dengan Allah. Maka kenalah beramal. Nak kena buat amal apa? Buatlah amal-amal seperti yang telah dibentangkan sebelum ini. Apa dia? Salat yang khusyuk, jauhi perbuatan yang sia-sia, tunaikan amanah, tunaikan janji, jaga waktu salat dan sebagainya. Okey. Kemudian kita terus kepada ayat 115. Ayat 115 ni Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi sebenarnya Allah Ta'ala nak mengecam ahli neraka tadi. Cara dia Allah Ta'ala nak membangkitkan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Okey, dia ada kaitan dengan dunia yang singkat tadi. Okey, ayat tu berbunyi afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Allah kata, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu abatha. Abatha ni maksudnya sia-sia, tanpa sebarang hikmah, tanpa sebarang tujuan. Abatha ni maksudnya adalah benda yang batil, sia-sia, tanpa tujuan, tanpa hikmah. Okay. Allah bertanya ni, ini adalah bentuk pertanyaan mengingkari perbuatan orang-orang kafir yang mereka telah
menyangka, mereka berpegang bahawa hidup Allah ciptakan manusia ni, Allah hidupkan manusia ini sebenarnya tak ada tujuan, macam dia tak ada satu objektif yang utama. Ikutlah nak buat apa, ikut sukalah nak buat apa. Ada orang menyangka macam tu. Tapi soalan ini berbentuk peingkaran. Bayangkan bagaimana soalan ini dikemukakan kepada orang yang sudah merasai azab api neraka. Macam mana dia rasa, ditambah lagi, diungkit lagi salah, diungkit lagi salah, diungkit lagi kesalahan mereka. Lepas tu yang kedua, Allah mengatakan wa annakum ilaina la turja'un. Allah kata, dan kamu pula telah menyangka, kamu berpegang bahawa kamu tak akan dikembalikan kepada kami. Ayat ni. Jadi dekat sini dia ada dua lah. Dia ada dua kesalahan besar bagi orang-orang kafir. Nombor satu, mereka menyangka hidup ini boleh buat apa saja. Mereka boleh ikut hawa nafsu mereka. Mereka anggap bahawa hidup ni, ya, hidup hanya sekali. Istilah dia macam itulah. Okey, jadi puluhlah dunia tu dengan sebab yang mungkin. Kata orang sebab apa? Hidup hanya sekali. Sebenarnya salah. Hidup bukan hanya sekali. Hidup akan ada lagi hidup yang lain. Okey. Lepas tu yang kedua, mereka sebenarnya tak percaya bahawa nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita belajar ayat sebelum ni, mereka tak percaya akan ada hari pembalasan, hari kebangkitan. Okey, jelas. Tentang ayat 115. Okey. Kalau kita nak rujuk dalam ayat-ayat lain, tentang persoalan yang sama macam ayat 115 ni, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah ayat nombor 36. Surah Al-Qiyamah ayat nombor 36. Allah Ta'ala ada mengemukakan persoalan yang hampir sama macam ayat 115 ni. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Allah kata, apakah kamu menyangka, apakah insan ini, manusia ini menyangka sesungguhnya kami meninggalkan mereka ini tanpa sebarang tujuan? Lebih kurang sama dengan ayat 115. Okay. Apa teladan yang boleh kita belajar, yang ibrah ayat yang boleh kita ambil daripada ayat nombor 115 ini? Apa dia sebenarnya yang kita boleh ambil teladan? Daripada ayat 115 ni, tertulislah dia punya teladan dia, tindakan dia apa? Bahawasanya hidup ini ada tujuannya, ada objektifnya, ada visinya. Bukan Allah jadikan kita hidup dekat dunia ni hanya makan, minum, tidur, bangun. Ya'budun, Ustaz, untuk beribadah. Ya, dia ada jawapan tu nanti pada ayat yang berikutnya lah. Secara tak langsung tu ada. Kalau kita rujuk dalam surah Az-Zariyat kan, surah Az-Zariyat ayat surah Az-Zariyat surah 51 ya, ayat 56 kot. Ayat ni Allah kata, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk ibadat. Jadi kalau ada mana-mana manusia, dia tak tahu, dahlah dunia ni singkat, dunia ni sementara, lepas tu dia tak tahu pula tujuan hidupnya untuk apa, agak-agak dia akan buat apa? Jadi tujuan kita ibadat. Ibadat tu perlu berhenti ke?
Kalau kita belajar dalam surah Al-Nashrah, tak, ibadat ni kena diteruskan. Lepas satu, lepas satu. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah buat sesuatu urusan, buat lagi yang lain. Teruskan ibadat. Ibadat ni adalah tanggungjawab kita yang paling utama sekali. Dan tamat dia itu kalau kita matilah. Itu kita sedia maklum lah. Dan mati. Cuma jangan dikecilkan makna ibadat. Ibadat ni paling mudah apa sahaja yang Allah suka. Sama ada pada perkataan, perbuatan, tingkah laku, pada cara kita berfikir, apa yang kita masuk di dalam hati, semua apa yang Allah suka. Sama ada melibatkan perbuatan itu dengan Allah ataupun melibatkan dengan anak-anak Adam yang lain. Dalam semua sudut. Itu tujuan kita. Okey. Kenapa hidup ni ada tujuan? Kerana tujuan itu nantilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana kita kembali kepada Allah. Siapa yang dia memenuhi tujuan hidupnya, maka nanti senanglah dia untuk dia bertemu ketika kembali kepada Allah. Ramai orang dia beriman ada hari dia dikembali kepada Allah. Tapi dia buat apa? Kalau dia tahu kembali kepada Allah tu memakan masa yang panjang, selama-lamanya abadi, lepas tu dia tahu dunia ni sekejap je, maka dia mesti ada bekal yang cukup. Okey, kita ambil ayat lain dalam surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah ayat 25 dengan ayat nombor 26. Allah menyebut tentang Allah lah kita kembali kepada Allah dan Allah lah yang akan menghisap apa yang kita lakukan di dunia ini. Surah Al-Ghashiyah ayat 25 dan 26. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi perbincangan kita bagi ayat yang ke-116. Okey. Okey. Ayat nombor 116 ni, okey, kita akan jumpa dulu, kita buat potongan dekat sini dulu. Kita ambil dekat sini dulu. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maka justru itu tinggikanlah Allah, maka maha tinggilah Allah, itu kita panggil ta'ala, ta'ala subhanahu wa ta'ala kan. Wa ta'ala ni maksudnya maha tinggilah Allah. Okey. Kenapa pada ayat 116 Allah menyebut Allah itu maha tinggi dia? Kenapa dekat sini ada disebutkan tentang Allah tu dia maha tinggi pada ayat ni? Maha tinggilah Allah tu dari apa? Okey, boleh kongsikan jawapan. Kenapa di sini Allah kata maha tinggilah Allah dekat ayat ni? Okey. Ambil ayat sebelumnya. Maha tinggilah Allah daripada isu ini. Penciptaan. Ya. Kalau ayat 115 kan ada orang salah sangka. Mereka telah buat sangkaan yang batil. Sangkaan yang batil apa? Mereka sangka Allah jadikan kita ni tak ada tujuan apa-apa, ikutlah nak buat apa. Jadi Allah menyangkal sangkaan yang batil tu.
Sebab orang seperti menuduh Allah ini jadikan mereka sia-sia, tapi sebenarnya bagi Allah tak ada. Allah menciptakan semua makhluk dia, ada tujuan dia. Jadi Allah meninggikan dirinya daripada dakwaan yang batil itu. Dan Allah juga meninggikan dirinya daripada manusia yang mengingkari tentang mereka ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maknanya kalau ada orang kata tak kembali kepada Allah, mestilah dia kaitkan dengan mengatakan bahawa Allah ni tak mampu dan sebagainya. So Allah mengingkari kedua-dua perbuatan ini. Okey, dengan Allah mengatakan fata'ala Allah. Maka maha tinggilah Allah. Lepas tu diterangkan lagi Allah ini ada dua perkara tentang Allah. Yang pertama Al-Maliq, lepas tu Al-Haqqu. Yang Allah itu adalah yang menguasai seluruh alam. Ini yang pertama tentang Allah. Yang kedua adalah Al-Haq. Allah itu Tuhan yang maha tetap benar. Okey. Dekat sini, apa perkaitan menyebut Malikul Malik yang menguasai seluruh alam dengan ayat sebelumnya? Dia nak kaitkan dengan ayat mana ni? Yang menguasai seluruh alam. Okey. Dia dikaitkan dengan Allah ni adalah Raja. Allah ni menguasai apa ni? Apa yang telah Allah ciptakan. Khalaqnakum. Kami hanya menciptakan kamu. Maknanya Allah ini Al-Malik dikaitkan dengan penciptaan manusia. Allah cipta manusia, maknanya Allah lah yang dapat menguasai manusia. Allah ni adalah raja bagi apa yang dia ciptakan seperti manusia. Okey. Kenapa Allah menyebut dia itu Al-Haq? Dia itu Tuhan yang maha benar. Maha benar tu. Maha benar ni nak dikaitkan dengan apa? Balasan dekat akhirat esok tu lah Ustaz. Ada kaitan dengan balasan di hari akhirat. Kalau dekat sini kan, kalau dekat sini, kalau dekat sini kita tahu kan kembali kepada Allah kan. Maknanya Tuhan Maha benar. Benar apa? Kita kata kembali. Kita kata Janji Allah. Ya betul. Kita kata kembali kepada Allah itu adalah benar. Kita kan selalu sebutkan syurga itu benar, neraka itu benar. Betul tak? Janji Allah itu benar, azab Allah itu benar, dan Allah itu amat benar. Okey, jelas kan dapat dari sudut yang ni. Okey, memahami penggunaan. Okey, kemudian Allah meletakkan satu perintah sebenarnya bahawa Allah ini adalah la ilaha illahu. Allah ini tiada Tuhan yang layak untuk diibadahi melainkan dia. Okey. Kalau nak bincang la ilaha illahu ni panjang. Dia boleh buat satu slot khas bincang perbahasan ayat dia. Okey. Saya ringkaskan. Okey, dekat la ilaha illallah ni kalau boleh paling kurang kita kena tahu apa maksud la ilaha illahu. Kalau boleh kita dapatkan dua rukun dekat sini. Pecahkan ayat itu buat dua rukun. La ilaha maksudnya apa? Nafi. Dia panggil an-nafyu, menafikan tiada Tuhan.
illahu maksudnya apa? Menetapkan, itsbat. Menafi dan membuat penetapan. Tetapkan. Nafi dan menetapkan. Mula-mula kita menafikan tidak ada ilah yang layak untuk diibadahi, disembah. Lepas tu kita menetapkan melainkan Allah. Ini dua rukun yang paling basic. Yang paling asas kita kena mengetahui di sebalik ucapan la ilaha illahu. Okay, kenapa dia guna hu ganti nama? Sebab sebelum ni dia sebut dah tentang Allah tu. Fata'ala Allah. Dia guna hu. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat yang lebih lanjut, bukalah dalam kitab-kitab akidah yang membincangkan tentang kalimah syahadah. La ilaha illallah ni termasuk dalam kalimah syahadah. Okey. Ayat Quran yang paling jelas yang boleh membuktikan Allah itu la ilaha illahu, ada 12 bukti Allah itu la ilaha illahu. Dalam ayat apa? Ayat kursi. Siapa yang belajar ayat kursi, dia dapat mengetahui ada 12 bukti Allah itu adalah la ilaha illahu. Ada. Baca pada ayat Al-Kursi. Adalah bukti. Okey, kemudian setelah Allah, kalau dekat sini Allah menyebutkan tentang rububiyahnya, okey, maka dekat sini Allah menyebut tentang uluhiyahnya dan Allah menerangkan lagi bahawa dia itu adalah Rabbul Arshil Karim. Allah ni dia adalah Tuhan, Rabb yang menguasai, memiliki, mengatur Al-Arshi, Arash Al-Kirim, yang mulia. Okay. Sebelum kita lanjutkan, dalam Quran kan, kita selalu jumpa ada beberapa tempat yang Allah kata dia ini adalah pemilik arash. Pemilik arash. Lepas tu Allah selalu ganding, Allah selalu sebut, Allah memuji arash itu. Arash yang azim. Arash yang karim. Okay. Contoh ayat ya. Contoh ayat yang Allah mengatakan dia itu memiliki arash. Kita boleh ambil ayat ni. Surah Ghafir ayat nombor 15. Surah Ghafir ayat nombor 15, dan boleh juga ambil ayat surah Al-Buruj ayat nombor 15 juga. Surah Al-Buruj ayat nombor 15. Kalau surah Ghafir ayat 15 tu Allah mengatakan Rafi'ud darajati Dzul Arshi. Allah memiliki arsh. Kalau surah Buruj ayat 15, Dzul Arshil Majid. Pemilik aras yang majid, yang mulia, yang terpuji. Okey. Saya tanya soalan. Kenapa Allah dia selalu sebut dia adalah pemilik arash? Apa sebenarnya arash ini? Apa sebenarnya arash? Pemerintahan kerajaan Allah. Apakah? Paling pusat pemerintahan kerajaan Allah. Okey. Salah satu Arash. Allah yang paling besar. Ya, okey. Arash merupakan makhluk Allah yang paling besar. Itu nombor satu. Makhluk Allah yang paling besar sekali. Nombor dua, Arash merupakan bumbung
ataupun atap. Atap bagi mana? Atap bagi langit dan bumi. Bumbung. Dia bagi atap bagi makhluk-makhluk yang ada di bawah. Dalam bahasa biasanya arash selalu diletakkan kepada raja. Bahasa mudahnya dipanggil macam singgasana. Tapi tuan-tuan jangan gambarkan arash Allah dalam bahasanya macam singgasana tu, bagi raja tu, tuan-tuan jangan samakan macam istana raja-raja, tak. Tapi bahasa mudahnya memang Allah ini dia mempunyai arash. Kalau nak tahu arash ini dikhususkan bagi raja-raja, tuan-tuan kena rujuk kisah Bilqis, Ratu Sabah. Ingat tak? Burung Udhud. Ketika mana dia laporkan, dia jumpa seorang perempuan. Yang perempuan tu ada apa? Perempuan tu kan dia kata mempunyai arash. Kan? Maksud dia, perempuan Ratu Sabah tu mempunyai arash yang besar. Tengok dalam surah An-Naml. Dia bagi faham datang ni. An-Naml sekejap. Okay, ya. Kita cover ni. Sempat habis tak ni? InsyaAllah. Okey, pelan-pelan. Tak apa. Kalau tak sempat habis, kita boleh sambung minggu berikutnya. Tak perlu kita terkejar-kejar. Okey. Jumpa tak ayat tu? Yang buruk Uhud tu. Cari. Surah An-Naml. An-Naml. Ayat 20 ke Ustaz? Muka surat berapa, Kak? Sekejap. Muka surat berapa? Surah An-Naml. An-Namlu. Tak hafal Quran kan inilah ya kekurangannya kalau tidak menghafal ayat Quran ni. Okey, kita tengok burung Uhud tu. Okey, kisah Nabi Sulaiman. Muka surat 378 Ustaz. 378. Ayat nombor yang kisah burung Uhud tu mula daripada ayat 20. Ayat Arash tu 23 rasanya. Ayat 23. Arash tu. Ya, 23. Ayat 23 Ustaz. Muka surat 379. Muka surat 379 atas sekali ayat yang pertama dan kedua tu kan burung Uhud cakap. Yang ni kita nak fahamkan apa itu Arash lah. Okey. Lepas tu kalau kita baca dalam tafsir Al-Tabari, memang dikatakan Arash ni dia seperti untuk raja-raja. Maksudnya kalau raja-raja, dia akan ada kerajaan dia, dia akan ada istananya, mahligai dia, singgasana dia itulah. Jadi kalau kita baca kisah yang perempuan tu kan burung tu kata apa? Walaha arsyun azim. Dia kata perempuan itu memiliki singgasana yang hebat. Jadi apabila kita kata Allah itu memiliki arash yang mulia, ia dikaitkan dengan, bayangkan ya, arash makhluk yang paling besar. Allah mentadbir, menguasai arash yang besar. Bagaimana kalau bandingkan kita dengan arash? Faham tak maksud dia? Macam ni, Allah menguasai kita tak? Allah menguasai kita. Kita manusia yang duduk dekat bumi ni nak dibandingkan dengan arash, mana lagi besar? Tak terbanding. Tak terbanding. Kecil. Bayangkan, arash dalam riwayat hadis tu, arash jika dibanding dengan kursi, umpama kursi itu seperti cincin yang berada di tengah padang yang pandang besar tu arash. Besar arash ni. Kalau kursi Allah pula dibandingkan dengan 7 langit 7 bumi, langit yang besar tu umpama cincin yang berada di tengah padang, padang tu adalah kursi Allah. Nak dibandingkan kita dengan arash.
Kenapa Allah selalu iringi nak mengatakan dia itu Rabbul Arash? Kenapa nak mengatakan bahawasanya makhluk-makhluk, bayangkan arah yang besar tu pun Allah menguasainya. Bayangkan kalau kita ni, makna dia sebenarnya Allah nak bagi tahu bahawa dia menguasai semua makhluk dia. Allah mentadbir semua makhluk dia. Maka makhluk yang paling besar adalah Arsy. Kat situ. Okey. Jelas Okey. Soalan akhir sekali. Memang tak sempat habis juga ni. Sebab kita nak buat kesimpulan sikit. Okey. Cuba tengok ayat nombor 86 surah Al-Mu'minun. Kita pernah jumpa Arash tu. Tentang Allah tu menguasai Arash. Betul tak surah Al-Mu'minun tu ayat 86? Pernah jumpa tak sebelum ni? Ya Ustaz, betul. Ayat nombor 86, muka surat 347, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata apa? Wa Rabbul Arshil Azim. Allah itu Rabb bagi Arash yang agung. Tapi dekat ayat 116 Allah kata dia adalah Rabb Arash yang Karim. Kenapa? Kenapa dekat sini Allah guna Al-Karim? Kenapa dekat ayat nombor 86 Allah guna Al-Azim? Mengapa? Jawapannya, penyebutan Arash yang Karim pada ayat nombor 16 ini dia mengikut konteks ayat. Kalau ayat nombor 86 surah Al-Mu'minun muka surat 347 Allah menyebut Arash tapi Allah sebut Azim, agung, kerana konteks ayat itu adalah konteks Allah nak menyebut tentang bagaimana Allah ini menguasai, mentadbir langit-langit dan bumi-bumi yang 7. Jadi dikaitkan dengan pengagungan. Sebab itu disebut Arash yang Azim. Tetapi pada konteks ayat ini disebut Arash yang Karim, yang mulia. Kata para ulama, kerana konteks ayat ini nak menyebut tentang limpahan anugerah, kebajikan, kemurahan Allah. Sebab itu disebut tentang Al-Karim. Okey. Jelas tentang ayat 116. Okey. Okey. Boleh sampai 11.30. Macam tak ada juga Oh. Panjang sangat ke saya ulas tuan-puan? Perlu saya ringkaskan ke? Okey Ustaz, panjang tu lebih jelas. Ya, setuju. Okey Ustaz. Okey. Okey ya. Okey, dah dapat dah jawapan ni kan? Wa Rabbul Arshil Karim. Okey. Sekarang kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey. Ayat yang berikutnya Allah menyebutkan tentang ayat 100 nombor 117. Allah Subhanahu wa taala telah secara tak langsung ayat 117 ni Allah menyebutkan tentang kesalahan orang kafir yang Allah telah masukkan ia ke dalam neraka yang kita cerita sebelum ini. Dalam masa yang sama ia merupakan tuntutan seranan Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah kata wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan sesiapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Ini kita faham ayat ni. Maksudnya sesiapa yang mensyirikkan Allah lah dengan Tuhan yang lain, sebenarnya perbuatan mengambil,
mempercayai, meminta pertolongan, perlindungan, kebaikan, percaya ada kuasa makhluk, ada makhluk berkuasa, sebenarnya mereka telah menyembah Tuhan-Tuhan yang lain bersama Allah. Okey, perbuatan seperti itu Allah katakan la burhana lahu bihi, tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya. Maksudnya Allah Ta'ala kata, siapa yang menganggap ada makhluk lain yang ada kuasa ke, ada makhluk lain yang boleh bagi rezeki ke, ada makhluk lain boleh memberikan mudarat ke dan sebagainya, sebenarnya mereka tak ada hujah, mereka tidak ada bukti pun yang boleh menyokong kepada dakwaan pegangan kepercayaan mereka. Lepas tu Allah mengatakan, siapa yang dah buat kerja seperti ini, kata Allah, fa innama hisabuhu indallah. Allah kata, maka sesungguhnya hitungannya disediakan di sisi Allah. Maksudnya Allah mengatakan orang-orang yang buat kelakuan seperti ini, mereka ini akan berhadapan dengan penghisapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ayat ni kata, siapa yang buat syirik, nanti dia akan dihisap. Allah akan memberikan iqab. Allah akan memberikan balasan orang yang mensyirikkan Allah. Lepas tu Allah menyebutkan, innahu la yuflihul kafirun. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, dia tidak akan percaya. Okay, ini penutup dia. Dan ayat yang akhir sekali, Allah menyebutkan kita orang yang beriman ini perlu buat apa? Waqur. Jadi manusia yang paling beriman sudah tentu Nabi. Maka Nabilah orang yang pertama yang Allah perintahkan. Waqur rabbighfir, dan berdoalah, ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, ighfir, berilah keampunan, warham, dan berilah rahmat, wa anta khairur rahimin, dan sememangnya engkaulah saja sebaik-baik pemberi rahmat. Okey, saya minta tolong tuliskan tentang ighfir, keampunan dekat sini. Okey, keampunan di sini kalau kita merujuk dalam pentafsiran para ulama seperti Ibnu Katsir dan para ulama, kata ampun dekat sini dia merujuk kepada ampun minta dosa daripada dosa yang dilakukan. Ampun di sini juga minta ditutup dosa-dosa yang kita lakukan. Ditutup kan, kalau kita minta pengampunan ni, dia istighfar ni kan dikaitkan dengan Allah hapus dosa, dengan dosa itu tidak dibuka kan, dia akan ditutup nanti dalam buku amal, ditutup dosa itu. Okey, kemudian kenapa di sini adanya rahmat? Rahmat di sini kalau kita nak kaitkan dengan surah Al-Mu'minun ni kan banyak dengan amalan, perintah, betul. Banyak dengan larangan. Maka kenapa ada pengampunan? Sudah pasti dikaitkan dengan kalau kita ada langgar perintah Allah, kita tak buat Allah suruh, sembahyang kita tak khusyuk ke, kita tak tunaikan janji ke, okey, kita minta pengampunan. Yang kedua, kita minta rahmat. Rahmat di sini merujuk kepada minta Allah bimbing kita semua. Supaya kita dapat guna waktu yang Allah bagi, kerana dunia ni singkat. Minta rahmat kepada Allah supaya Allah bagi kita sabar dalam beramal. Minta rahmat kepada Allah supaya kita dapat buat amal-amal yang Allah kehendaki. Minta Allah pandu kita pada jalan yang lurus. Dan kita minta rahmat di sini adalah minta kepada Allah juga supaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan redha-Nya, dapatkan pahala bagi Allah berikan kita ganjaran.
Kerana Allah ini wa anta khairur rahimin. Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Baik, kesimpulannya adalah bukan kesimpulan lah, pengajaran dia. Kita tulis pengajaran dia. Cepat kita nak tamatkan. Okay, pengajaran dia yang berikutnya adalah kita boleh ambil apa kita nak ambil ni? Kita nak tulis apa kat sini? Pengajaran dia. Apa tindakan yang kita kena ambil berdasarkan ayat yang ni, tuan-puan? Ni, kita nak tutup dah. Kita nak tamatkan surah Al-Mu'minun. Mungkin kalau nak masuk syurga, mesti syurga, nak masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi nak dapat rahmat Allah tu bila diampunkan dosa. Maksudnya kita digalakkan untuk memohon keampunan dosa-dosa dan juga mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat adalah jalan untuk kita masuk syurga. Dan rahmat itu juga maksud dia luas ya. Nak beramal, nak buat apa yang Allah perintah dengan rahmat. So rahmat ni dia menyeluruh maksud dia. Dikaitkan dengan menyeluruhlah maksud rahmat di situ. Okay, kita dapat belajar dekat sini banyak benda tau. Ada banyak perkara lah. Dekat sini kalau kita belajar, kita banyak belajar tentang Allah tau dekat sini. Contohnya macam Allah itu Tuhan yang maha hikmah dalam mencipta makhluk-makhluknya, dalam mendatangkan syariat. Betul tak? Lepas tu dekat dalam ayat ni Allah memberikan ancaman yang keras bagi siapa-siapa yang mensyirikkan Allah, kerana Allah Ta'ala sendiri yang akan menjadi hakim dia. Fa innama hisabuhu inda rabbi. Lepas tu kita dapat belajar dekat sini rupanya orang yang rugi, orang yang tak berjaya sudah pasti di kalangan orang-orang yang kafir. Lepas tu kita dapat belajar tentang tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah utama bagi orang beriman inilah. Buah utama dia kat sini. Dia duduk pada ayat ni lah. Besarnya pada ni lah. Tinggikan Allah. Dekat sini ayat 116 dengan 117 tu lah. Tinggikan Allah dengan selayaknya. Lepas tu mentauhidkan Allah. Lepas tu kita tidak mengambil makhluk lain sebagai Tuhan. Okay, ini di antara perkara yang paling utama bagi orang-orang yang beriman. Okay, insyaAllah nanti banyak saya berhutang nota ya dengan tuan-tuan perempuan ni. Banyak dia ni. InsyaAllah saya cuba kejar. InsyaAllah. Okay. Itu saja yang dapat saya bicarakan. Nanti mungkin kena buat macam ringkasan lah ya bagi surah Al-Mu'minun ini, insya-Allah. Nanti kita lihat ruang yang lain untuk kita bentangkan. Okey. Ada soalan tu dalam tu dia kata dalam arasy tu ada penduduk makhluk Allah ke? Yang saya faham di Segasana Besar. Okey. Arasy Allah itu maksudnya adalah Allah memiliki arasy-Nya. Jadi arasy Allah ni di atas bagi semua makhluk-makhluknya. Dalam tu ada makhluk macam tu tak? Kita tidak tahu apa arasy Allah itu sebenar-benarnya, keluasannya. Cuma Allah bagi tahu dia Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Okey. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Satu lagi yang Ustaz, Arash tu kan orang yang 7 golongan yang akan mendapat lindungan Arash tu lah satu lagi yang ceritanya. Nanti suatu di hari akhirat Arash itu akan ditanggung
akan dipikul oleh 8 malaikat. 8 malaikat yang besar-besar. Bayangkan kalau Arash itu lebih besar daripada langit dan bumi. Makhluk Allah yang paling besar. Okey. Lagi ada apa-apa penambahan? Silakan sebelum kita tamatkan berkisian kita pada pagi Ustaz, ini. boleh ke macam ayat yang orang kafir rasa sehari atau setengah hari itu kita relate dengan ayat surah Al-Hajj ayat 47 yang nisbah dunia dan akhirat, satu nisbah 1000 tu. Satu hari akhirat bersama 1000 tahun dunia. Tak. Ya. Dan surah apa tadi Kak? Al-Hajj ayat 47. Okey. Ayat tu kata satu hari umpama 1000. Sehari di dunia, sehari di akhirat umpama rasa dekat dunia seperti 1000 tahun. Ya. Boleh kita kaitkan. Ayat itu ayat yang memberikan contoh yang spesifik. Macam mana jumlah hari yang dirasai oleh orang-orang yang dalam kesusahan di hari akhirat. Ada orang dia rasa 1000 hari, ada orang dia rasa seperti 50,000 hari. Seperti yang kita baca di surah Al-Ma'arij tu. Sajadah pun ada kan? Kana miqdaru al-fathanah kan? 1000 hari. Tapi orang yang beriman, kalau kita baca dalam hadis, mereka melalui hari akhirat itu, suatu hari di padang mahsyar, mereka melalui hanya seperti antara waktu zuhur nak pergi kepada waktu asar. Tetapi kalau orang yang kesalahan dia banyak pada Allah, dia rasa kesalahan dia itu umpama dia rasa beban sangat dia lalui hari akhirat itu, perhisapan itu seperti 1000 tahun. Ada yang sampai 50,000 tahun. Okey, ada apa-apa lagi pertanyaan pengisian? Jadi kalau minggu yang berikutnya nak belajar surah apa, nanti maklumkan awal pada saya. Nak belajar surah yang berikutnya. Panjang juga ni sampai 28 minggu. Baru habis 118 ayat. Mohon maaf ya. Kalau saya terlalu panjang ataupun kadang-kadang terlalu ringkas, saya minta ampun dan maaf banyak-banyak. Dengan kadar yang mampu, dengan persediaan yang agak terhad kadang-kadang, ya, kalau ada tersalah dalam mentafsir, jawapan dan sebagainya, saya mohon diberikan pembetulan, diberikan teguran. Tapi yang paling baik memang kena buat satu ringkasan lah. Daripada ayat 1 dengan ayat nombor 118. Ringkasan yang mudah je. Kita buat ringkasan dia, orang beriman kena buat apa, orang yang kafir apa yang dia dah buat. Itu je, mudah je. Senaraikan. Contohnya, orang beriman ni dia apa? Dia doa minta rahmat, dia doa minta keampunan, dia solat khusyuk, senaraikan. Lepas tu orang kafir ni, apa kesalahan mereka? Mereka ni telah buat apa? Contohnya, mendustakan ayat Quran, ikut hawa nafsu, mengejek-ngejek orang beriman. Contohlah macam tu. Nanti kita senaraikan sebab pemuka dan penutup dipaparkan tentang orang yang mukmin yang berjaya, orang kafir yang gagal. InsyaAllah itu pada kuliah yang akan datang, insyaAllah. Baik, ada apa-apa daripada pihak penganjur? Ahsanu amala. Silakan Kak. Kak Syida ada nak sampaikan apa-apa kah? Nak sampaikan apa-apa Kak? Terima kasih Ustaz atas masa pagi ini. InsyaAllah jemaah semua. Selain pada kuliah Ustaz Yusuf, kita juga ada kuliah-kuliah lain seperti tadabbur daripada Ustaz Nazri, kuliah hadis pada Ustaz Zuhairi, bajaran hadis Riyadhus Shalihin pada Ustaz Endah, dan juga baru ni kita Ustaz Zuhairi sedang bercuti, jadi kita gantikan dengan pengajian sirah oleh Ustaz Ubaid berkenaan dengan sirah Pandan Muslimah. Dan juga kita ada pada malam Selasa ni, malam ni nanti ada sesi bersama Ustaz Zahiruddin menjadikan Fiqh Hadis lah, buku daripada Dr. Muhammad Noor. So insyaAllah sekiranya sahabat-sahabat kesempatan untuk hadir pada kuliah kami boleh dapatkan linknya. Mungkin
Puan Liza boleh sharekan kita punya link lah untuk setiap kuliah-kuliah kita adakan lah. InsyaAllah. So untuk konsen hari ini saya alhamdulillah kita sampai penutup dia. Mungkin Ustaz kena recap sikit lah untuk sesi akan datang. Mungkin kalau pada Kak Syida minta Ustaz tadaburkan surah Al-Furqan pula lepas ni. Kalau sebelum sekiranya Ustaz belum lagi tadabur surah-surah yang Syida canangkan lah ni kan. Kalau Ustaz berkesempatan lah jika ada masa. Al-Furqan Ya, Al-Furqan. Baik. InsyaAllah Kak. Menarik tu. Sebab Ustaz penjelasan Ustaz detail sebab Al-Furqan ni berkenaan dengan ibadah Rahman tu kan. So kita mungkin akan dapat sesuatu kat situ nanti insyaAllah. InsyaAllah Kak. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan kasih atas konsep pagi ni Ustaz. Okey. Saya serahkanlah kepada Kak Syida ataupun Kak Liza lah untuk ni kalau ada apa-apa pembincangan lanjut. Jadi saya keluar dulu Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah sempat juga lah kita habis juga walaupun 28 sendiri, tapi daripada apa yang kalau kita belajar ni sebenarnya Al-Quran ni diturunkan kepada hati yang hidup sebenarnya. Sebab tu bila kita baca walaupun ayat-ayat ni penyesalan ahli neraka dia dah berada di dalam akhirat, tapi ayat tu ditujukan kepada kita supaya kita ambil iktibar, ambil pengajaran daripada dia lah, daripada apa yang kita dah baca. Itu pengajaran untuk kita. Macam contoh surah Al-Mu'minun ni, macam mana kita nak dapat menjadi orang yang berjaya tu, dia ada cerita daripada ayat 1 sampai ayat 10 lah, sudah yang awal-awal tu kan. Kemudian huraian dia pada ayat-ayat belakang-belakang ni lah. Jadi ayat Quran ni dia ada ayat targhib dan ayat tarhib, ayat-ayat ancaman dan ayat-ayat motivasi. Jadi bila kita baca ni kita dapat ambil iktibar dia, yang mana kita boleh buat, yang mana kita tak boleh buat. Tu ya tujuan sebenarnya ayat-ayat tu diturunkan kepada kita, tapi kita kena tadabbur macam ni lah baru kita nampak. Alhamdulillah kita walaupun kita macam orang awam macam kita memang kita tak tahu, kita tak pandai semua ni, tapi alhamdulillah bila ada anjuran kelas jemaah Ahsanul Amalah, lain-lain kuliah banyak lagi kan, kita boleh dapat daripada ustaz-ustaz yang ajak tadabbur ni. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan semua. Assalamualaikum Liza. Waalaikumsalam. Terima Jumpa lagi kasih. insyaAllah. Terima kasih Puan Liza. Terima kasih Puan Syida. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa malam nanti ya. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Kak Tun, jangan lupa Kak Tun malam nanti. Ustaz cari Kak Tun nanti. Okay Liza ya. Kita boleh